Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hussein Ismail bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke kubah makam diraja bagi majlis tahlil ayahanda dan bonda baginda. Persiapan semakin rancak dilaksanakan ketika negara bersiap sedia untuk meraihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat ke kubah makam diraja bagi majlis tahlil ayahanda dan bonda baginda. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Ikuti laporannya bersama Ahmad Nurul Aini Rani. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama dan Datu Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud Timbalan Menteri Hal Ehwal Ukama. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Dikadong Saibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Wakil. Juga berangkat ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Mufti Kerajaan juga memimpin bacaan tahlil, doa tahlil dan doa selamat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menjirus aing asah-asahan ke atas makam almarhum ayahanda dan bonda baginda, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Lindung pada 3 Muharram 1407 Hijrah bersamaan 7 September 1986. Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit pula Lindung pada 20 Syawal 1399 Hijrah bersamaan 13 September 1979. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota juga menjirus aing asah-asahan ke makam almarhum dan almarhumah. Kemudian diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Saibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Wakil. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dimasyhurkan menjadi Sultan Brunei ke-28 selepas kekanda almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairiwaddin Lindung pada tahun 1950. Baginda merupakan seorang raja yang pengasih, penyayang dan berpandangan jauh. Dalam sejarah pemerintahan baginda, almarhum terkenal sebagai arkitek Brunei moden kerana berhasil menukar wajah Brunei menjadi sebuah negara yang membangun. Antara yang menjadi ristaan sejarah semasa pemerintahan almarhum, penubuhan perlembagaan Brunei, penubuhan dasar-dasar mengenai pendidikan, agama, keselamatan, perhubungan serta kebajikan rakyat dan penduduk. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Mantri, Mantri-Mantri Hulu Balang, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap dan para pegawai kanan kerajaan. Brunei Darussalam dan Singapura bincang usaha mengukuhkan kerjasama dalam bidang yang berkaitan dengan bekalan air dan sanitasi. Laporannya seketika nanti. Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Belait sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 akan diadakan pada 23 Julai ini. Bagi memastikan kelancaran sambutan perayaan bagi daerah tersebut, pagi tadi Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan meninjau latihan persiapan di Padang Bandaran Kuala Belait. Tinjauan bertujuan untuk memantau persiapan yang diungkayahkan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan dan Jawatan Kuasa perayaan di peringkat daerah telah menyusun pelbagai atur cara dan keraian bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Awang Haji Muhammad Abdoh bin Datu Seri Setia Haji Abdul Salam, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku timbalan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan menyeru seluruh rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menjayakan acara-acara berkenaan. Meraihkan dan menyemarakkan serta memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70 tahun, marilah kita selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam bersama-sama berganding bahu mengambil bahagian dalam menyertai dan menyumbangkan khidmat bakti dalam apa jua acara dan aktiviti-aktiviti sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70 tahun. Marilah kita sama-sama meraihkan acara-acara perayaan ini dengan penuh ketulusan, dengan memelihara keharmonian dan meningkatkan kerjasama yang padu di kesemua lapisan masyarakat, dan semoga juga mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pemberitaan penuh mengenai acara perayaan bersama Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan dapat diikuti dalam rancangan liputan semasa esok pukul 9 malam melalui saluran RTV1. Juga bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70, Jabatan Perkhidmatan Pos akan mengeluarkan stem kenang-kenangan Jumaat ini. Produk-produk adalah terhad dan akan dijual di stem Galeri Bandara Seri Begawan, Pejabat Pos Lapangan Terbang Lama Berakas, di Pejabat-Pejabat Pos Seri Kompleks, Sengkurong, Muara, Tutong, Seria dan Pejabat Pos di Kuala Belait. Keluaran stem ini memaparkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke beberapa majlis dalam tempoh 5 tahun kebelakangan bermula dari 15 Julai 2011. Selain dari stem kenang-kenangan, Jabatan Pos juga akan mengeluarkan lembaran mini biasa, lembaran mini khas, sampul surat rasmi hari pertama, pek kenangan dan stem buklet. Stem kenang-kenangan ditawarkan dalam bentuk serangkai bagi 5 keping stem. Stem berangkai ini dijual dengan harga RM3.50 satu set dan dicetak hanya sebanyak 2,000 set. Sementara itu, untuk keluaran lembaran mini khas pula dijual dengan harga RM70 sekeping dan dicetak sebanyak 2,000 keping sahaja. Lembaran mini khas turut memaparkan potret ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa keberangkatan baginda menerusi beberapa acara. Manakala pek kenangan yang berharga RM10.75 sekeping mengandungi satu set stem dan satu keping FDC dan dicetak hanya sebanyak 100 keping. Lembaran mini biasa pula dijual dengan harga RM3.30 sekeping, sampul surat rasmi hari pertama tanpa stem berharga RM45 sekeping, sampul surat rasmi hari pertama berstem pula RM4.15 sekeping dan stem buklet dijual dengan harga RM3.50 sekeping. Persidangan Minggu Air Antarabangsa Singapura SIWW menjadi platform untuk berkongsi pengalaman dalam membantu menyelesaikan masalah air secara inovatif. Mewakili negara ke persidangan tersebut Yang Berhormat Datuk Paduka Haji Bahrain bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Persidangan yang diadakan setiap 2 tahun sekali itu dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan, Presiden Republik Singapura. Semasa persidangan, mesyuarat negara-negara anggota ASEAN bersama Republik Rakyat China, Republik Korea dan Jepun juga diadakan yang membincangkan strategi-strategi dan kerjasama dalam menghadapi isu-isu cabaran berkaitan dengan bekalan air dan sanitasi di rantau ini. Persidangan dihadiri oleh jemaah menteri, timbalan menteri dan pegawai kanan kerajaan dari 35 buah negara serta pihak-pihak swasta berkaitan. Yang Berhormat Menteri Pembangunan juga mengadakan perjumpaan 2 hala dengan Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Republik Singapura. Antara perkara yang dibincangkan termasuk bagi mengukuhkan lagi kolaborasi dalam bidang berkaitan bekalan air dan sanitasi antara kedua-dua buah negara. Turut dibincangkan usaha meningkatkan kapasiti profesional dan inovasi teknologi, meningkatkan kesediaan dan kemapanan bekalan air dan sanitasi untuk seluruh rakyat.
Menteri Pembangunan juga menghadiri sidang kemuncak air, pameran inovasi dan teknologi air serta majlis penganugerahan berprestij Lee Kuan Yew Water Prize yang turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Juga menyertai rombongan Menteri Pembangunan Awang Edi bin Datu Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Profesional dan Teknikal Kementerian Pembangunan. Suasana kegembiraan Aidilfitri tidak hanya terlihat dapat dirasakan semasa kunjung mengunjungi dan rumah terbuka sahaja, malah kemeriahan yang serupa juga dapat dirasakan ketika majlis sempena Hari Raya diadakan di ruang-ruang pejabat. Pagi tadi, Pejabat Peguam Negara mengadakan majlis berhari raya di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Majlis dihoskan oleh Yang Berhormat Datin Sri Paduka Haji Hayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar, Datu Sri Paduka Haji Muhammad Saleh, Peguam Negara. Majlis diungkayahkan bagi memupuk perasaan muhibah dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan di Pejabat Peguam Negara. Juga hadir Datu Paduka Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri yang juga Peguam Cara Negara. Ingin berbakti kepada negara melalui kepakaran yang diperolehi selepas menamatkan pengajian. Itulah azam yang disuarakan oleh para pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB yang terpilih meneruskan pengajian selama 2 tahun di Universiti New South Wales, Australia. Seramai 68 orang pelajar jurusan kejuruteraan petroleum dan kimia yang terpilih menghadiri taklimat petang tadi. Taklimat bertujuan untuk menjelaskan kepada para pelajar berkenaan mengenai persediaan sebelum bertolak dan semasa berada di Australia. Ini bagi memastikan urusan mereka berjalan dengan lancar. Hadir Profesor Madya Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Tuan Yang Terutama Tuan Mercer, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Menurut para pelajar yang terpilih, peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang sekaligus dapat menyumbang khidmat bakti kepada negara. Bachelors of Petroleum Engineering. Selepas tamat kursus, saya ingin memberi balik atau berbakti kepada negara dengan contributing to the oil and gas industry. Jurusan Chemical Engineering. Apabila akan tiba di sana, akan mencuburi dalam bidang Chemical Engineering. Seterusnya akan mengeksposkan diri saya dalam untuk mencari alternative energy and fuels and something like that to help my country. Mengambil jurusan dalam Petroleum Engineering. Sudah tentu saya akan berbakti kepada negara kerana kerajaan telah meluangkan perbelanjaan yang tinggi kepada kami semua. 815 pelajar baru memulakan sesi orientasi sebelum memulakan pengajian di Politeknik Brunei. Politeknik Brunei hari ini menerima kemasukan 815 orang pelajar baru bagi pengambilan ke-6 sesi 2016-2017. Majlis pembukaan minggu orientasi berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Dennis Ho Muntai, pemangku pengarah Politeknik Brunei. Minggu orientasi selama 3 hari itu diisi dengan program-program yang dapat membantu para pelajar untuk mengenali institusi berkenaan dengan lebih dekat serta aktiviti-aktiviti yang dapat membantu para pelajar menjalani kehidupan yang produktif. Bagi sesi akademik 2016-2017, sebanyak 18 program level 5 diploma dan 3 program level 4 diploma ditawarkan. Politeknik Brunei juga membukakan kampus satelit di Lumut khusus bagi program-program di bawah Sekolah Sains dan Kejuruteraan seperti diploma-diploma kejuruteraan dalam bidang-bidang telekomunikasi dan sistem elektrik, mekanikal, sivil dan petroleum serta diploma-diploma dalam bidang-bidang sains, teknologi, reka bentuk dalaman dan seni bina. Diploma in Business Marketing. Long story short, Allah SWT untuk mempelajari yang baru-barulah, yang since new environment, new situation, new everything new lah, so that you can prepare for
if kalau akan overseas apa, you know what to do. Harapan untuk mendapatkan scholarship lah through Polytechnic. I think kalau dapat insyaAllah atau scholarship, or kalau ada scholarship pun masuk UTB. Target untuk belajar benda-benda baru, harapan supaya untuk dapat scholarship dan kira memajukan negara lah. Probably masuk sekolah, masuk UBD atau overseas sambung belajar. Contribute ke ekonomi punya growth lah. Satu, since aku dari MKJB Plan Engineering, aku mau expand aku punya knowledge lah, sama belajar further studies lah lagi, kirakan ke Polytechnic. Harapanku untuk make my parents proud. Lepas tu sama lah je macam help the economy punya tu. Di sini scholarship. Lepas tu maybe sambung UBD atau ITB, ataupun if ada kerja, then why not, cubalah. Pasal sambungan kami yang Polytechnic lah kira. Untuk contribute skillsku ataupun passionku to the school, untuk contribute my skills, lepas tu meet new people with experiences, untuk memajukan negara punya entertainment industry lah. Harapan untuk improve my knowledge, improve my skills, untuk berjumpa dengan orang yang lebih berkemahiran, and then one day untuk contribute to the country lah. Setiap rakyat dan penduduk negara ini perlu menghayati lagu kebangsaan dan bendera negara bagi menunjukkan semangat patriotisme. Ini kerana lagu kebangsaan dan bendera negara adalah lambang sesebuah negara. Perkara tersebut dikongsikan semasa taklimat kenegaraan menghayati lagu kebangsaan dan bendera negara pagi tadi. 200 orang pelajar tahun 8 Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri menghadiri taklimat tersebut. Program merupakan salah satu usaha berterusan Jabatan Penerangan untuk menyemai semangat patriotisme dalam kalangan penuntut dalam menghormati serta menjiwai bendera negara. Taklimat antara lain menyentuh mengenai tata cara menaik kibarkan bendera negara dan sejarah lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan secara terperinci. Dayangku Nasibah Anim binti Pengiran Haji Bakar, Pegawai Penerangan, juga menerangkan yang mengibarkan bendera kebangsaan adalah simbol keikhlasan, ketaatan dan kecintaan sebagai rakyat kepada negara. Untuk menyedarkan diorang lah yang bendera tu bukannya sekadar kain, ia adalah lambang negara kita ni. Lagu kebangsaan itu secara indah langsung sebenarnya merupakan doa. Kadangnya ataupun kami ada memaklumkan jarum ramai. Selain taklimat, para penuntut juga berpeluang menyaksikan klip video kibarkan dengan megah bendera negara dan video animasi tata cara mengibarkan bendera dan menyertai kuis kenegaraan. Daerah Tutong juga sibuk membuat beberapa persiapan menjelang ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Ini termasuk latihan bagi Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong. Untuk mengikuti perkembangan mengenai persiapan tersebut, kita bersama Hajah Suzilawati Haji Muhammad Said selepas ini. Terima kasih Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tinggal seminggu lagi daerah Tutong menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bagi bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong. Seperti juga di daerah-daerah lain, daerah Tutong juga tidak terkecuali dalam membuat persiapan yang rapi menjelang perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Beberapa persediaan kini rancak dilaksanakan termasuk latihan bagi Majlis Ramah Mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong yang akan diadakan pada hari Selasa 19 Julai ini di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong.
Ini sebagai sumbangan dan hadiah daripada kami untuk ke bawah Duli Sultan. Persediaan kami ialah berlatih setiap hari di sekolah dan di rumah supaya lancar dan teratur. Bagi Sekolah Menengah Saidina Osman, kami menyertai persembahan choir acara Padang di mana yang menyertainya adalah seramai 82 orang. Kami rasa excited berhabis excited sebab ini kali pertama kami menyertai acara Padang bagi junjung ziarah. Harapan kami memberikan persembahan yang terbaik dan mungkin ini adalah salah satu doa ataupun kami punya sumbangan bagi negara dan juga kepada Sultan. Kami dari Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong, kami membuat persembahan membawa bunga manggar. Persembahan kami ini akan kami persembahkan ke hadapan ke bawah Duli. Kami sayang Sultan kami. Daerah Tutong juga dihiasi dengan kain-kain rentang serta pintu-pintu gerbang dan juga bendera kebangsaan. Bendera kebangsaan berkibar selama sebulan bermula 1 Julai lalu. Bangunan-bangunan kerajaan dan swasta, sekolah-sekolah serta rumah-rumah persendirian dihiasi dengan bendera negara sebagai memeriahkan suasana sambutan Hari Keputeraan yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Pengibaran bendera juga melambangkan sokongan rakyat dan penduduk di negara ini terhadap kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan beraja. Kita ni wajar mengibarkan bendera Hari Keputeraan kerana bendera adalah simbol atau tanda lambang kedaulatan pemerintah dan bangsa dan negara dan juga sebagai sokongan dan tanda kita ni merayakan sambutan Hari Keputeraan tersebut. Untuk menunjukkan rasa patriotik pada negara, menaikkan bendera dan sebagai contoh kepada orang ramai. Menyimpan bendera ke tempat yang sesuai. Perubahan wajah yang ketara berlaku di sepanjang jalan utama menuju Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong dengan berdiri megah pintu-pintu gerbang dan kain-kain rentang yang dipasang untuk menyemarakkan lagi suasana menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli bagi majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah tersebut pada minggu depan. Semua perhiasan ini dipasang sebagai menandakan rasa syukur kepada Allah kerana dapat lagi menjunjung keberangkatan raja yang dikasihi. Bangunan-bangunan jabatan kerajaan dan premis-premis perniagaan juga dihiasi indah dengan lampu-lampu cuci aneka warna yang menyerlahkan lagi keindahan di waktu malam Pekan Tutong yang merupakan pusat pentadbiran dan komersial daerah Tutong. Jawatan kuasa tertinggi perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 bagi peringkat daerah Tutong juga menyediakan lebih 40 petak gerai di kawasan lapang berdekatan hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah di samping menyusun atur beberapa acara pentas perayaan bagi memeriahkan lagi malam-malam perayaan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itulah prinsip dipegang oleh seorang pengusaha ternakan ayam kecil-kecilan di daerah Tutong. Dengan hanya pengalaman yang sedikit dan bermodalkan sumber kewangan yang kecil, Awang Mustafa bin Yaakob, pengusaha ternakan ayam di Kampung Danau Telisai, kini mampu menarik nafas lega setelah jarih payahnya membuahkan hasil yang memuaskan. Awang Mustafa berusia 46 tahun memulakan perusahaan dengan menternak 20 ekor ayam. Kini usaha gigihnya menampakkan kejayaan apabila perusahaannya ketika ini menternak kira-kira 2,000 ekor ayam. Dengan bantuan seorang pekerja dan isteri serta 2 orang anaknya, beliau memperolehi pengalaman menternak selepas menghadiri kursus dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan serta dorongan dari rakan-rakan. Sumber modal ini adalah dihimpun sedikit demi sedikit untuk menjadikan menjadi pada yang ada pada masa inilah. Maksudnya meminjam dari bank untuk mengendalikan ternakan ayam ini. Mula-mula membuka cuma dalam 20 ekor ke 40 ekor dan meningkat menjadi 200 ekor.
masa ini menjadi 1.500 ekor ke 2.000 ekor. Buat setakat ini adalah untuk pedaging sajalah. Mengenai pasaran pula, Wang Mustafa tidak mempunyai masalah dalam memasarkan ternakannya. Kebanyakan ayam ternakannya dijual kepada penduduk tempatan dan restoran-restoran berhampiran di samping untuk keperluan catering. Permintaan untuk bekalan ayam ternakannya terus meningkat terutama pada Hari Raya Aidilfitri ini. Dia juga berhasrat untuk mengembangkan lagi perusahaannya dan pada waktu yang sama menyeru para belia untuk menceburkan diri dalam perusahaan ternakan ayam. Saranan kepada belia-belia pada masa ini yang mana kita menyahut Titah Kebawah Duli untuk berusaha dan untuk meningkatkan pekerjaan kita dan untuk mencari pendapatan lebih. Kata ni hendaklah berusaha, kata pepatah orang, berjarih, berkarih, baru tabelurih. Bahan tersebut mengakhiri laporan dari daerah Tutong. Kita kembali bersama Hussein selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hajah Suzi. Seorang lelaki tempatan berumur 40 tahun dijatuhi hukuman penjara 13 bulan oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki barang tegahan kastam. Maini bin Ahmad mengaku bersalah kerana memiliki 41 kartun rokok pelbagai jenama dan 4 paket sayap ayam beku dalam kereta semasa diperiksa 6 Jun lalu di Pos Kawalan Kastam Kuala Lurah. Tertuduh gagal membayar denda sebanyak RM15,500. Semua rokok dan sayap ayam terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Perkembangan persiapan dan latihan kontingen negara kesukan Malaysia SUKMA ke-18 di Sarawak. Olahraga merupakan salah satu acara yang akan disertai oleh kontingen negara. 5 atlet negara akan menyertai lari 100 meter, lari 400 meter dan 4 kali 100 meter lari berganti-ganti. Atlet-atlet negara akan mula bersaing dalam acara olahraga pada 26 hingga 29 Julai ini di Stadium Sarawak Petrajaya. Menurut jurulatih olahraga, persiapan dijalankan sejak awal lagi dan beberapa orang atlet negara melahirkan kesediaan untuk menyahut cabaran dan mampu memberikan saingan dalam SUKMA di Sarawak itu. Beliau berharap para atlet olahraga akan bersaing bersungguh-sungguh dan berusaha memperolehi kejayaan. Kata dalam latihan itu sudah ada nampak siapa lahan menuju ke SUKMA ini. Orang pun ada didedahkan dengan perlawanan luar negeri seperti kejohanan Asian Junior, jemputan kejohanan olahraga di negara-negara ASEAN seperti Singapore Open, Philippine Open, Hong Kong Open, dan kami ada mengadakan ujian masak sendiri di sini di Brunei. Berbekalkan latihan yang telah dijalankan setakat ini serta pengalaman-pengalaman yang diperolehi semasa beraksi di luar negara, para atlet negara melahirkan keyakinan dengan kegigihan usaha yang dilakukan, mereka akan dapat meraih kejayaan. Latihan yang telah diberikan masa ini kami telah berubahlah yang coach berikan pada kami kerana pertandingan akan semakin dekatkan, so dah samalah kami punya latihan sebelum-sebelumnya. Harapan saya dan kawan-kawan satu pasukan ialah untuk meraih kejayaan pada Sukan SUKMA ini dan insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya kami semua untuk meraih kejayaan dan masa yang terbaik. Kami semua tim SUKMA bagi komitmen, determination, kami bekerjasama supaya semua naik dalam satu tim. Tidak boleh ada ketinggalan, mesti seseorang ikut sama-sama naik. Okay, selama dalam latihan kami itu performance kami semakin naiklah. InsyaAllah dalam time acara SUKMA nanti, insyaAllah kami boleh buat yang terbaik.
Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini.